Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi masara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wahtada bihadihi ila yaumiddin amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qasim Al-Qushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Menurut Amru bin Uthman radhiyallahu ta'ala anhu, yang dimaksudkan sabar adalah tetap bersama Allah Ta'ala dan menerima cobaannya dengan lapang dada dan senang hati. Menurut Ibrahim Khawas, yang dimaksudkan sabar adalah konsisten terhadap hukum-hukum Al-Quran dan Sunnah. Menurut Yahya, kesabaran orang-orang yang cinta pada Allah Ta'ala lebih kuat daripada kesabaran orang-orang yang zuhud. Alangkah mengagumkan bagaimana mereka bersabar. Hal ini diungkapkan oleh ulama dalam syair. Sabar akan menghiasi dengan keindahan di seluruh tanah air. Sabar tidak akan menghiasi dengan keindahan kecuali hanya tertuju kepadamu. Menurut Ruwaim, yang dimaksudkan sabar adalah meninggalkan keluhan. Menurut Zumnun Al-Misri, yang dimaksudkan sabar adalah memohon pertolongan Allah Ta'ala. Saya mendengar Ustaz Abu Ali Daqqaq mengatakan sabar seperti namanya. Telah bersyair kepadaku Syekh Abu Abdul Rahman, telah bersyair kepadaku Abu Bakar Ar-Razi, telah bersyair kepadaku Ibnu Atha pada dirinya sendiri. Saya akan sabar agar engkau rela. Saya lenyapkan rasa keluh kesah agar engkau pun juga rela. Saya merasa cukup bila sabarku telah melenyapkan diriku. Menurut Abdullah bin Khafif, sabar terbahagi menjadi 3. Itu orang yang menerima sabar, orang yang sabar dan orang yang sangat sabar. Menurut Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, sabar ibarat binatang kenderaan yang tidak pernah jatuh tersungkur. Ali bin Abdullah Al-Basri mengatakan bahawa seorang laki-laki berhenti di depan Shibli seraya bertanya, sabar yang bagaimana yang lebih kuat, yang hebat di atas orang-orang yang sabar? Sabar di dalam Allah? Bukan. Sabar untuk Allah? Bukan. Sabar bersama Allah? Katanya bukan. Jadi sabar yang bagaimana? Shibli bertanya. Sabar menghindarkan diri dari Allah, yakni merindui Allah. Dan itu Shibli berteriak dan roh nafasnya hampir sahaja senyap. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, bicara tentang sabar yang merupakan salah satu daripada sifat yang mulia, yang merupakan salah satu daripada tanda cinta Allah Ta'ala kepada hamba-Nya. Kerana Allah Ta'ala menyatakan Allah Ta'ala bersama dengan orang sabar dan Allah Ta'ala tidak akan mensia-siakan orang yang sabar dan Allah Ta'ala menyintai orang yang sabar. Bukan siapa pun yang bersabar dengan segala ketentuan Allah, merekalah yang menjadi orang yang paling pantas melintasi sirat. Ketika mana Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Allah Daud AS, wahai Daud, apakah kamu mengetahui siapakah yang paling pantas melintasi sirat? Yang melintasi jambatan yang merentasi neraka menuju ke syurga, yang dikenali sebagai as-sirat. Siapakah yang paling pantas? Lalu Nabi Daud AS berkata, aku tidak tahu wahai Tuhanku. Maka Allah berfirman, wahai Daud, yang paling pantas melintasi sirat ialah orang yang sentiasa redha dengan ketentuanku. Yang ini sabar. Apa yang aku tentukan padanya. Tiap hukum. Yang kedua ialah orang yang sentiasa lidahnya basah menyebut namaku. Ini orang-orang yang bersabar dengan ketentuan Allah dan yang sentiasa berzikir menyebut nama Allah. Ini orang yang paling cepat sekali melintasi jambatan atau disebut as-sirat untuk menuju ke syurga. Dan kita tahu bahawa sabar merupakan ibadat. Dan sabar merupakan sifat para anbiya. Dan sabar menjadikan manusia mengenali nilai imannya, kedudukannya di sisi Allah. Siapa yang ingin mengetahui kedudukannya di sisi Allah,
maka lihatlah sabarnya ketika dia diuji. Kalau dia masih wasangka baik pada Allah, kalau dia masih mengharapkan kemuliaan di sisi Allah, kalau masih dia melihat bahawa apa pun yang menimpanya adalah kemuliaan yang Allah nak berikan kepadanya, maka dia berada pada kedudukan yang mulia di sisi Allah. Kita lihat bagaimana huraian-huraian para ulama tentang makna sabar. Kata Amr bin Uthman, sabar ialah tetap bersama Allah dan menerima cubaan dengan lapang dada dan senang hati. Orang-orang yang sabar ini sifatnya tetap bersama dengan Allah. Dan dia sentiasa tenang dengan apa pun yang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan kepadanya. Dan senang hati. Dia kerana senang hatilah, dia tidak akan berkongsi musibahnya dengan orang lain. Sebab itu kata ulama, di antara Imam Abdul Aziz bin Abi Rawat, bila beliau menyatakan, ada 3 perkara yang merupakan khazanah syurga. Ada 3 benda, khazanah syurga. Yang pertama ialah orang yang menyembunyikan musibah. Kitmanul musibah. Dia kena musibah, disembunyikan. Dia tidak ingin bercakap orang tu, bercakap orang tidak. Disembunyikannya. Sebab apa? Sebab dia redha dengan ujian Allah. Dia redha dengan ujian Allah, dia tenang dengan ujian Allah, dia tahu ada kebaikannya. Maka dia kitman, dia menyembunyikannya. Sehingga hari dia akan diberikan hadiah yang mulia di sisi Allah. Yang kedua ialah kitman al-marad, menyembunyikan sakitnya. Musibah tu umum, sakit tu lebih khusus. Menyembunyikan sakit, dia sakit pun disembunyikan. Ini tanda pembendaraan syurga. Berarti dia sudah mendapat satu kemuliaan yang melayakkan dia masuk syurga. Kalau disembunyikan sakit. Dan yang ketiga ialah kitman as-sadaqah. Dia sembunyikan sedekah dia. Sedekah pun disembunyikan. Ini golongan orang-orang yang mendapat khazanah syurga. Maksudnya, sifat itu daripada syurga. Sifat ahli syurga. Dia sembunyikan musibah, disembunyikan sakit dia, disembunyikan sedekah. Kerana dia redha dengan janji Allah berbanding janji manusia. Kerana orang-orang beriman, kata ulama, bila mana dia diuji dengan sabar, bila mana dia uji dengan apapun ujian, maka dia akan buat 3 perkara. Yang asas bila diuji je dia akan sabar. Baik, bagaimana dia boleh kuat sabarnya? Pertama, kerana dia melihat besarnya balasan Allah. Sabar ni Allah beri sebab Allah nak beri pahala besar. Bagaimana Rasulullah SAW menyatakan, Inna Allaha idza ahabba abdan ibtalahu. Faman radiya falahu ridha. Allah Ta'ala bila nak berikan, Allah sayang pada satu kaum, Allah akan uji mereka. Kalau mereka redha, mereka sabar, maka Allah pun redha dengan mereka. Kerana itu bila orang beriman diuji oleh Allah Ta'ala, bagaimana dia menguatkan sabar? Sebab sabar ni kena kuatkan dia. Sabar mesti kita bina dia. Sabar mesti kita tingkatkan dia. Sabar dia tak datang dengan, kita katakan, dia custom made macam ni. Tak. Dia datang secara macam bahan mentah. Tuan-tuan kena adun dia jadi indah. Kalau kita orang bawa kita ikan seekor dia tak nampak bagus apa, tak nampak mulia apa. Melainkan tuan-tuan adun ikan tadi dengan rempah ratus, tuan-tuan goreng, tuan-tuan rebus ke, tuan-tuan bakar ke, maka nampak indah ikan tu dah sedap dimakan. Bila kita diuji suatu benda, sabar tu datang secara mentah. Ia belum sempurna. Kita boleh tahan sekejap. Tetapi kita dengan nilai keimanan kita pada mengindahkan sabar. Kita indahkan sabar. Sehingga kita melihat sabar itu cukup indah. Bagaimana kita nak indah dan kuatkannya? Pertama dengan melihat pahala yang besar Allah bagi. Allah nak bagi pahala besar, bukan sikit. Allah uji kita sebab nak bagi pahala besar. Kita kadang-kadang tak cukup pahala dengan sebab sembahyang, dengan sebab puasa, dengan sebab mengaji Quran. Kadang-kadang mengaji, kadang-kadang tak mengaji. Atau sebab apa pun ketaatan bersifat khusus. Kita ni kadang-kadang tak kuat untuk ibadat yang bersifat khusus. Tak kuat nak zikir setiap hari, baca Quran setiap hari, nak dengar kuliah setiap hari. Tak kuat untuk kita berperang setiap hari. Kita lemah. Maka Allah datangkan penyempurna iman kita, ujian.
Maka sebab itu bila kita diuji oleh Allah, kita pun lihat besarnya pahala yang Allah nak beri kat kita. Yang kedua, menunggu pelepasan dari Allah. Kerana sehebat mana pun ujian, dia akan hilang. Mahma azumat al-baliyah fazalat. Kata ulama, sebesar mana pun ujian yang datang pada kamu, dia akan hilang. Kok mana pun dia akan hilang. Wah, memang hilang dari sudut perasaan kita, dah tak nampak dah, biasa dah. Atau hilang terus. Dia mula-mula je kita nampak besar, mula-mula. Mula-mula dah tak ujian besarnya rasanya. Lama dek kita sabar, ujian tu mengecil di hadapan sabar kita. Dah hilang. Kan itu orang beriman, waktu dia diuji, dia tahu benda ni akan hilang. Menunggu satu kenikmatan. Seperti menunggu hadiah dari Allah. Dan yang ketiga, tahwin, dia akan cuba perkecilkan musibah ini dengan cara membilang nikmat yang dia ada. Tetapi bila diuji, dia sabar. Macam mana nak kuatkan sabar? Ujian yang datang pada dia, dia bilang nikmat dia. Cuba lihat nikmat yang ada. Nikmat kita banyak. Ada seorang lelaki asal dia kaya. Dia dua orang ni kaya. Kaya-kaya. Kaya sangat-sangat. Salah seorangnya tiba-tiba hilang kekayaannya. Rumah terjual, kenderaan terjual. Bukan sampai peringkat tilang dia pun terjual. Tidur atas lantai. Dia punya miskin. Maka kawan kaya dia ni hairan tengok dia. Sebab dia sentiasa kata Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Walau dia sudah hilang kenikmatan kaya. Pekerjaannya hilang. Hartanya hilang. Rumahnya hilang. Atau tempat yang basic tilam pun hilang. Maka duduk, tidur atas pasir. Tidur atas tanah. Tapi dia tak pernah berhenti menyebut Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Lalu kawan dia kata, aku hairan tengok kamu. Satu persatu nikmat kekayaan hilang. Tapi kamu masih bersyukur. Dia kata, wahai sahabat aku. Aku tidak tahu berapa nilai mata yang Allah beri pada aku. Tangan yang Allah beri pada aku. Lidah yang Allah beri pada aku. Dan segala nikmat ini tidak ternilai harganya. Karena itu aku bersyukur pada Allah. Contoh yang hilang harta. Tidak seberat hilang apa yang ada di anggota badan kita. Kalau tuan-tuan hilang bisnes, hilang itu jauh kecil berbanding nikmat mata yang masih ada. Tuan-tuan kita nak ke mata hilang, kita kaya. Mata buta tapi kaya. Siapa nak? Hanya orang bodoh nak tukar macam tu. Ada tak orang kata, saya akan bagi awak kaya, bagi awak 10 juta USD atau pound sterling atau wang dinar Kuwait. Duit paling tinggi dalam dunia. Saya bagi awak wang dinar Kuwait. 10 juta dinar. Darat 13 duit Malaysia. 130 juta. Tapi mata buta. Nak atau tak nak? Saya tak rasa orang bijak dia nak. Bolehlah saya nak walaupun buta. Tentang mata kita, telinga kita, berapa harga dia. Sebab itu musibah kalau tak kena kat badan, ia kecil. Musibah tuan-tuan kalau tak melibatkan badan kita. Kaki boleh berjalan, tangan boleh angkat. Musibah tu pada harta, pada sekian, ia masih kecil. Dan amat kecil sebenarnya. Berbanding kalau saya katakan kita diuji, asal kaki boleh berjalan, tak boleh jalan. Apa nikmat kaki yang boleh berjalan selama ni? Dengan harta yang kita punyai, tak ada apa. Kita sanggup habiskan semua harta untuk dapat kaki kita balik. Untuk berjalan. Sanggup. Ni jantung kita duduk berdeguk tiap hari. Besar nikmat. Apa nilai? Kita gadai semua harta supaya jantung ni pulih kembali. Sebab itu kata orang kaya yang jatuh miskin. Bagaimana aku tidak bersyukur? Yang aku cuma hilang yang kecil-kecil. Nikmat yang ada di badan aku tidak ternilai. Lihat bagaimana orang-orang yang menyempurnakan sabar dia. Sabar dia datang kadang tidak sempurna. Tuan-tuan kena sempurnakan. Dengan melihat pahala. Dengan menunggu Allah janji setiap ujian mesti hilang. Tunggu je, tunggu. Kelak dia jadi ala bisa tegar biasa. Dan cuba kecilkannya sekarang. Macam nak kecilkan? Bilang nikmat. Lihat nikmat besar yang kita masih ada. Bila kita melihat nikmat-nikmat besar yang kita ada, kita malu untuk mengeluh dengan ujian yang kecil. Kita uji kecil je, kawan kita, mereka diuji kehilangan seluruh keluarga mereka. Seluruh keluarga mereka. Bagian mungkin diuji dengan
Ujian yang kita pun tak sanggup nak tengok apa tadi kalau kena kat kita. Oleh sebab itu tahwin musibah, bila kita nak suruh sabar tu jadi indah, kecilkan musibah dengan segera. Macam mana? Bilang nikmat, tengok nikmat. Dan hatta cuba kenang nikmat-nikmat yang lalu. Kita dah melalui fasa-fasa nikmat yang banyak. Sekarang je Ustaz, tak ada duit. Dulu saya ada duit. Melancong sana, melancong sini, pergi sana. Mekah dah 5-6 kali. Alhamdulillah. Dan waktu zaman kita ada duit, kita dah buat semua benda yang kita rasa nak buat waktu kita tak ada duit. Sekarang tak ada duit lah, tak ada bisnes. Tapi dulu masa ada bisnes kan dah buat semua. Mekah dah pergi, haji dah pergi, umrah dah pergi. Ni semua benda kita dah pergi. Semua benda kita dah buat. Kan kita patut bersyukur pada Allah. Kalau hari ni kita tak boleh makan benda-benda yang kita rasa bagus. Dulu kan kita pernah makan. Dulu kedai mana kita tak masuk. Masuk pula ke kedai. Asal halal masuk. Sekarang dia tengah tak ada duit. Ekonomi slow. Bisa katalah. Tapi ini dipanggil tahwin. Iaitu mengecilkan musibah. Bita'didin ni'am. Tahwinul musibah. Bita'didin ni'am. Mengecilkan musibah dengan membina nikmat. Lalu datang sabar yang indah. Ini yang kita sebut semalam. Fasabrun jamil. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Maka sabar yang indah. Sabar yang indah terhasil. Kita tengok pahala yang besar. Kita tahu Allah akan lepaskan kita dari ujian ini. Dan kita membilang nikmat yang telah kita dapat. Dengan sekecil ini ujian. Sebab sebesar mana pun ujian yang kita rasa besar, Allah akan ganti tempatnya. Kalau kita hilang segala nikmat, maka akan datang ganti yang lebih baik. Tapi kalau kita hilang Allah, tiada gantian. Sebab itu kalau kena musibah, jangan sampai hilang Tuhan. Kalau ni hilang Tuhan, putus asa, buat sangka buruk pada Allah, tidak mengadu pada Allah, duk cari makhluk mana saya nak mengadu. Dan kadang-kadang antara sifat lemah kita. Kita ni bila mengadu pada Allah tak puas hati. Tapi bila mengadu pada makhluk puas hati. Nak cari juga, saya ada masalah, nak cerita juga ni. Carilah siapa-siapa pun. Bila mengadu je pada makhluk, kita pun lega. Kata ini rosakkan agama kita. Saya dah sebut tadi, kalau orang tadi dia mendapat khazanah syurga, dia cukup dengan mengadu pada Allah, dia puas hati. Bagaimana kita tuan-tuan? Duk mengadu pada Allah atas musibah kita, tiba kita tak puas hati dengan pengaduan. Nak cari juga makhluk nak ngadu. Bahkan seketika kita mengadu pada makhluk, tiba-tiba kita tenang. Artinya bahayanya akidah kita. Waktu mengadu pada Allah tak tenang lagi. Tak tenang lagi. Si Mak tak tahu, si Ali tak tahu, si Abu tak tahu, si Binah tak tahu, si Bedah tak tahu. Bedah tahu je, oh baru lega. Terangkat musibah. Dan ini benda yang kita perlu berbetulkan. Cukup. Yang kita sebut dalam doa kita, zikir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Allah. Maknanya bila kita dah mengadu pada Allah, cukup. Kita rasa puas hati. Bukan bermaksud kita ngadu ke Allah, kita tak ada cerita ke korang. Boleh. Maksudnya perasaan kita, perasaan. Kita bukan tohmah pada sesiapa, kita cakap diri kita. Contoh waktu kita mengadu pada Allah, rasa puas hati atau tidak? Kalau puas, Alhamdulillah. Tapi rasa tak puas, yang kita sebut tadi, kita tak puas. Nak ngadu juga pada orang baru puas. Bila kita ni sandarkan pada orang, kalau orang tak boleh buat apa-apa. Demikian bila rosak agama. Sebab itu kita katakan, bila kita hilang segala nikmat, hatta kalau kita sengaja menghilangkannya, iza dayya'tahu, awadallahu laka kulla syai'. Wa iza dayya'ta Allah, falaisa, kata para ulama, iza dayya'ta kulla syai'in, awadallahu laka kulla syai'. Kalau kamu hilangkan sesuatu, Allah ganti semua benda. Tapi kalau kamu hilang Allah, kamu tak ada gantian. Kalau kita hilang Allah dalam hidup, tak akan ada gantian. Kalau kita hilang nikmat apa pun, tuan-tuan akan ada gantian. Tapi kalau hilang Allah, habis. Bagaimana hilang Allah dalam ujian? Sebab tujuan kita sabar supaya tidak hilang Allah dalam diri kita. Jangan hilang Allah dalam radar kita, di dalam kompas kehidupan kita, dalam kiblat kehidupan kita. Tapi bila hilang sabar, maka kita akan hilang Tuhan. Maksudnya tuan-tuan, rahmat Allah, kasih sayang Allah, pertolongan Allah, redha Allah, pahala Allah nak bagi. Hilang belaka.
Sebab itu kata ulama, sebagaimana kata Imam Al-Jauzi, bukan musibah itu, seorang kata-kata ulama, bukan musibah itu kamu hilang apa yang kamu miliki, musibah itu ialah kamu terlepas mendapat pahala atas ujian itu. Contoh kita patut bila diuji dapat pahala tu. Itu bonus besar, tapi tak dapat. Yang barang-barang hilang ni tak ada sangatlah besar pun. Pahala tu yang paling besar. Sebab tu musibah sebenar bila hilang pahala. Diceritakan ada seorang hamba Allah di Taif, berlaku pada zaman Salafus Salih. Dia ada kebun. Tiba-tiba kebunnya tadi terbakar. Kebun tadi rosak. Datang musibah, menghancurkan kebunnya. Terbakar habis pokok-pokok. Kemudian dia pun menangis. Lalu seorang sahabat dia datang. Itu seorang tabi'in terkenal, Yunus bin Ubaid. Allah Ta'ala. Dia, tuan kenapa nangis? Dia nak hibur lah ni. Fama abkak. Dah kenapa pula menangis ni? Apakah kerana ujian ni? Kerana musibah ni? Dia kata tak. Aku bukan menangis sebab kebun aku terbakar. Aku tak nangis pun. Tapi aku teringat, bila kebun aku terbakar, aku teringat satu ayat Al-Quran. Surah Ali Imran ayat 117. Kamasali rihim fiha sirrun. Asabat harsa qaumin zalamu. Fa'ahlakat. Bandingan orang-orang yang zalim di sisi Allah. Orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Seumpama bandingan orang yang mempunyai kebun. Lalu datang kepadanya angin yang membawa api. Lalu membakar keseluruhannya. Membinasakannya disebabkan perbuatan zalim. Aku bimbang ini semua kerana dosa aku. Bukan aku bimbang dia terbakar. Aku tak bimbang terbakar. Biar terbakar lah. Aku bimbang ini kerana dosa aku. Allah bagi isyarat. Kau ada berdosa ni. Itu yang aku takut. Kita lihat bagaimana mereka mengalir pada bukan musibah itu. Bukan itu musibah sebenar. Musibah sebenar pada dosa kita. Dosa itu kita takut kerana dosa ni berpanjangan sampai akhirat. Yang benda-benda dunia ni habis itu je. Dia habis itu ganti balik. Memang ini satu peringatan pada dosa yang kita buat. Yang kita tak sedar. Sebab itu jangan menangisi ujian itu. Tangisi dosa kita yang mungkin ada. Disebabkan perbuatan tersebut. Begitu bagaimana kita membina sabar kita. Kata setengah ulama' itu Ibrahim bin Khawas. Yang dimaksudkan sabar, tetap istiqamah dengan segala hukum Al-Quran dan Sunnah. Baik, bila kita diuji, apa patut kita buat berdasarkan Quran dan Sunnah? Orang-orang yang konsisten dengan perintah Allah, orang inilah orang yang benar sabar. Contoh, kita kena musibah, kita dia ada sebut innalillah. Kita dianjurkan sebut Allahumma ajurni fi musibati wa khulif li khairan minha. Ya Allah, berilah pahala atas ujian ini dan gantikan aku lebih baik. Kita diperintahkan oleh syarak supaya sembunyikan musibah ini sebolehnya. Jangan diceritakan. Kerana kalau kita cerita pada kawan baik, kita mungkin menyedihkan dia. Kalau setakat musibah tu kita boleh tanggung sendiri, okay, diam. Itu jauh lebih baik. Baik, apa yang Quran dan Sunnah ajar kita lagi bila kita kena musibah? Dia nikmat macam saya sebutkan tadi. Apa lagi yang syariat ajar kepada kita? Hiburkan diri kita. Jangan biarkan kesedihan itu melarutkan kita atau menenggelamkan kita. Sehingga kita lupa nikmat Allah Ta'ala yang banyak. Kerana Allah berfirman, la tahzan, jangan bersedih. Kita sebut sedih ni bukan sifat baik. Terutama waktu kita dirundung musibah. Bagaimana kita sedih bila Allah nak ganti kita lebih baik? Tentu kalau ada seorang datang kat kita, dia ambil telefon kita. Telefon kita buruk. Nokia sabung lama. Ambil, dia pun hempas. Dengan berkata, saya nak bagi awak telefon baru. Telefon baru, hebat pada dia pun hancurkan telefon kita. Tuan-tuan sedih tak sedih? Saya tak akan sedih kalau nak ganti yang lebih baik. Bagaimana saya boleh sedih? Yang ada kat tangan pun dah buruk dah. Hancurkan yang ni untuk beri yang lebih baik. Pasti saya gembira. Saya tersenyum melihat benda ni. Kerana melihat apa yang dijanjikan tu lebih baik. Pada orang yang terpercaya ini. Kata Allah Ta'ala bila uji kita. Allah nak ganti. Kadang-kadang ada benda-benda kita payah nak lepas kat tangan kita. Maka Allah ambil ni untuk diganti dengan baik. Kita ni macam budak kecil tak ada akal sempurna.
Duk pegang mainan buruk yang atur main dah patah tangan. Duk pegang. Kepala pun dah hilang. Si ayah nak ganti yang baru. Tapi si anak ni bila dia ambil nangis-nangis. Tak bahaya dah ni. Mainan dia dah tajam-tajam boleh luka kat dia. Ayah dia ambil, buang, nangis. Ayah nak bagi besar lagi. Sama besar dengan badan dia. Tapi dek bodoh dia menangisi. Dek bodoh kita. Bodoh kita. Tapi bila kita kena musibah, ternyata ia ukuran kepada akal kita yang sebenar. Sebab itu kata para ulama, ada 3 perkara akan diukur akal manusia. Tuan-tuan nak tengok orang dah akal? Tengok dalam 3 perkara. Nak tahu dia ada akal atau tidak? Yang pertama, ketika mana dia banyak duit. Tengok dia ada akal ke tak? Kerana ramai orang banyak duit tak ada akal. Dia cuma ada nafsu. Akal tak ada. Akhirnya dia tak buat benda yang menguntungkan akhirat dia. Ramai. Ada yang baik, ada yang bagus. Saya katakan ramai. Bila orang banyak duit, akalnya pun hilang. Yang ada nafsu dia. Nafsu jadi raja. Tak apa-apa dia guna duit dia. Nari sana, berdisko sini. Habis dengan perkara-perkara maksiat. Dah duit banyak. Buat pesta tu, buat parti tu. Hari tahu-tahu mati. Yang kedua, bila seorang itu kena musibah, kita akan tengok akal dia. Kerana bila mana musibah datang, yang pertama dia akan uji akal. Sehingga akal itu hilang. Yang kedua dia akan uji agama. Sehingga agama pun hilang. Akhirnya dia tak ada apa. Tak ada akal, tak ada agama. Tapi bila musibah tu datang, dia kena pada akal kita. Sebab kita akan cari jalan keluar dulu. Lepas kita lemah jalan keluar, kita ada agama. Sabar. Allah ada, akan ada jalan keluar. Sampai agama pun hilang juga. Akhirnya kita tak ada apa. Dia nak tengok akal orang bijak. Lihat ketika dia kena musibah. Waktu dia kena musibah, kita nampak dia tenang, kuat. Dia tidak menjaga Quran dan sunnah. Tak ada nak mencuri lah. Tak ada nak menipu. Tak ada nak rasuah. Hanya kerana dia tak ada duit. Dia tetap kekal tenang. Kita tahu ini orang akal hebat. Yang ketiga, nak tahu orang tu ada akal tak ada akal. Bila dia ada kuasa. Kalau dia ada kuasa macam ekor lembu. Pukul orang sana, pukul orang sini. Tangkap sana, tangkap sini. Tak dakwa sana, dakwa sini. Gunakan maksimum kuasanya seperti ekor lembu. Yang mengibas kiri kanan tanpa memandangnya. Ini orang tak ada akal. Walau waktu dia ada kuasa, dia boleh jadi orang paling terbaik dalam dunia. Dia boleh ratakan keadilan dengan, dia boleh tegakkan keadilan dengan baik. Rugi orang ada kuasa, dia tidak menjadikan orang sayang pada dia. Bukan orang makin benci. Ada je kuasa sikit, naik cukai. Kalau ada kuasa sikit, bukan nak turun cukai. Contoh kalau ada kuasa untuk naik cukai, tak ada hebatnya kita ada kuasa. Kalau kita tengok orang tu ada kuasa, dia mengangkat beban rakyat. Dia bukan orang bijak. Kita lihat orang ada kuasa, dia menurunkan beban rakyat. Dia orang bijak. Orang bijak. Baru jawatan kita fikir, nak naikkan cukai tanah, nak naikkan cukai pintu, kerja dia naik. Maka ini orang tak ada akal. Dia ada nafsu. Kalau orang tu ada akal, tentang apa guna kita ada kuasa? Kita kata kuasa, saya boleh apa saja. Lepas tu saya nak kuasa. Apa awak nak buat? Kalau orang tu bijak, akal kita, waktu kita Allah beri kuasa, kita nak ringankan semua bebanan orang. Kita nak jadikan orang gembira. Dengan kuasa kita, kita nak tegakkan keadilan. Kita nak tumpaskan kezaliman. Tapi kalau kita menjadi induk kepada kezaliman dengan kuasa kita, ternyata kita tak ada akal. Kata bagaimana orang menghormati orang gila? Kata orang gila memang gila. Yang ada kuasa lagi gila. Akhirnya tindakannya lebih gila daripada orang gila. Kerana orang gila tindakannya cuma mudaratkan diri dia. Tapi orang ada kuasa dia punya gila, semua orang dia kerosakkan. Sebab itu manusia yumtahan, ataupun kata para ulama, salah satu yumtahan bihi uqulun nas. Ada 3 perkara akan diuji akal manusia. Pertama, harta yang banyak. Yang kedua, musibah. Yang ketiga, kekuasaan. Jadi, kita walaupun kita cuma fokus pada satu bab itu, kalau kita kena musibah, tengok akal kita kat mana. Akal kita kat kepala lutut, akal kita di belakang, atau akal kita depan. Tapi bila kita kena musibah, bukan yang pertama kita nak cari salah orang tu, marah orang tu, bukan. Bila mula kena musibah, kita muhasabah diri kita.
Dan bila kita kena musibah macam disebut oleh ulama, lihat apa panduan Quran dan Sunnah pada kita. Panduannya apa? Kalau seorang isteri, misal kata, dia diuji dengan suami yang sekian-sekian. Maka bila itu ujian dia, apa dia buat? Oh, yang pertama saya buat, lari dari rumah. Apakah itu syarak suruh? Atau dia tengok suami dia adalah benda dia tak perhati. Pertama-tama dia buat bila diuji dengan suami yang masalah ni, minta cerai. Apakah itu panduan Quran dan Sunnah? Sama juga seorang suami. Tiba-tiba diuji dengan isterinya, pasangannya. Ujilah dengan akhlak yang buruk sekali-sekali. Apakah yang pertama yang dia nampak ialah, oh saya pukul dia. Apakah itu panduan Quran Sunnah? Atau saya akan maki dia. Apakah itu panduan Quran Sunnah? Atau saya akan halau dia. Apakah itu panduan Quran dan Sunnah? Contoh kita, bila kena musibah, tengok syariat depan kita. Anak-anak kita pula kita ada masalah. Apakah bila sekali anak kita masalah tu, kita fikir nak pukul, nak halau keluar dari rumah? Ataupun ada benda yang lain yang Allah Ta'ala sebut. Wa'amur ahlaka bis salati wastabir alaiha. Suruhlah keluarga kamu untuk solat dan sabar. Wastabir alaiha, sabar dengan kena anak-anak. Budak ni kecil lagi. Budak ni tak matang lagi. Budak ni tak tahu apa. Contoh kalau kita halau dia keluar dari rumah, dia akan lebih rosak. Kerana dia tak matang. Jadi kita boleh tengok budak ni ada benda yang saya kata saya tak suka dia. Dia tidur banyak. Marah saya ni. Tidur banyak. Banyak tidur. Sampai bangun lewat. Atau dia solat lewat. Oh, marah saya. Atau dia malah buat kerja rumah. Saya pun fikir halau keluar dari rumah. Jadi apakah ini syarak aja? Halau keluar. Tidakkah mudaratnya lebih besar dengan budak di bawah umur 12 tahun ke 13 tahun? Dia pun nak halau. Akhirnya dia terdedah dengan benda yang lebih buruk. Asalnya buruk dia cuma bangun tidur lambat. Akhirnya dia terlibat dengan dadahnya, dengan mencurinya, dengan semua benda yang lebih buruk pada tu. Sebab kita tak menangani dengan syariat. Tapi kita bila ada anak-anak yang kena ni, ada kena. Jangan ambil satu tindakan di luar batasan syarak. Sabar, banyakkan doa. Tapi sampai bila nak sabar? Selagi mana awak hidup, awak sabar. Kalau saya tanya awak, sampai bila awak nak makan? Pas makan. Sampai bila awak nak makan? Lagi saya hidup saat saya makan. Macam itulah awak sabar. Sampai bila saya nak sabar? Selagi mana awak hidup? Kalau awak dah tak hidup, tak payah sabar. Kerana sabar itulah kehidupan. Tuan-tuan, sabar ni bukan dia kerja 2 hari, lepas tu habis. Macam saya katakan, mana kita pernah berhenti makan dalam hidup? Kalau tuan-tuan berhenti makan cuma sekejap. Lepas makan sarapan pagi, berhenti sekejap. Nanti pukul 2 petang makan lagi. Ibu orang diet pun. Tanya orang diet. Dia makan tak makan? Dia makan juga. Tapi mungkin jadual ni panjang. 16 jam baru dia makan. Dia makan atau tidak? Makan. Dia tak jumpa pula orang diet terus tak makan. Saya tak diet. Dah 2 bulan tak makan. Ini bukan diet, ini nak mati nama dia. Jadi dia tetap makan. Tak kira dia kalau tak makan nasi, dia makan roti. Kalau dia tak makan daging-daging, dia makan ikan. Kalau dia tak makan benda manis, dia makan sayur-sayur. Makan tetap makan. Jadi, bila orang kita tanya, sampai bila orang nak makan? Kita akan kata, selagi mana saya hidup, saya akan makan. Sebab makan ini untuk hidup. Sama juga bila ditanya, sampai bila saya nak sabar, Ustaz? Anak macam ni. Sampai bila saya nak sabar? Pasangan saya macam ni. Sampai bila saya nak sabar? Kawan saya macam ni. Sampai bila saya nak sabar? Jiran saya macam ni. Kita sabar selagi mana awak nak hidup. Kerana sabar itulah kehidupan. Lihat pahala, lihat nikmat. Kadang-kadang tuan-tuan saya katakan, kita cuma sabar pada mudarat yang kecil. Kalau kita tak sabar, mudaratnya lebih besar. Mudarat lebih besar. Kita tak bersabar dengan bersahabat. Asal sahabat ada kena sikit, buang sahabat, buang kawan. Akhirnya mudaratnya lebih besar. Ini kita sabarlah pada perangai dia yang kita kurang berkenan sikit. Kita pun ada perangai dia tak berkenan. Sama je. Kita 4 kali 5 serupa 2 orang. Jadi kita sabar dengan perangai kurang dia. Dia pun sabar perangai kurang kita. Akhirnya kita boleh bersahabat sampai akhirat. Dan saling beri syafaat. Akhirnya itu sabar ni dalam semua hal. Orang yang saya katakan terus dia ni kerat terus. Orang ni tidak mau menghadapi realiti hidup. Tentang realiti hidup ialah sabar. Realiti. Tuan-tuan kahwin ke, tuan-tuan ada anak ke, tak ada anak ke, ada kerja ke, tak ada kerja ke. Realiti sabar itulah kehidupan. Kita kena mengadap belaka. Yang ada keluarga, mengadap keluarga. Yang tak ada keluarga, dia ada ujian dia untuk dia sabar.
Yang ada anak, ada masa anak. Yang tak ada anak, dia ada ujian dia untuk menghadapinya. Kalau manusia cuba lari daripada ujian atau sabar, dia tak boleh. Dia lari pada realiti. Dia seperti cuba nak cabut nyawanya. Dan dia tak mampu melakukannya. Kemudian kata ulama lagi. Sabar, beza antara orang yang cinta dengan Allah dengan orang yang zuhud. Setiap tingkat kita ni dia ada sabarnya sendiri. Saya kata kalau orang tu ada anak, sabar dia sabar seorang ayah. Lain dengan sabar orang yang tak ada anak. Dia berbeza. Baik. Di kalangan hamba Allah ini ada yang disebut sebagai golongan muhibbin, pencinta Allah. Maka sabar dia berbeza dengan sabar orang zuhud. Kerana sabar orang zuhud, dia juga sabar untuk menolak hawa nafsu dia. Tapi sabar orang yang cinta, dia bersabar menunggu waktu bertemu dengan Tuhan. Kata kita ni, kalau ada orang yang kita sayang sungguh-sungguh, kita tak sabar nak jumpa dia. Tak sabar ni. Isteri kita baru lahirkan anak. Ni anak pertama kita, saya nak jumpa ni. Doktor kata tak boleh lagi, dia duduk dalam wad khas. Bila nak tengok muka anak, Macam mana kita sabar tu untuk melihat wajah yang paling kita sayang. Dah dia tunggu 20 tahun ni, baru dapat anak. Tiba kita dihalang, jangan jumpa lagi. Pada tu nak buat, nak cek dulu, itu dan ini. Lepas ni boleh jumpa. Bila doktor? Tengoklah seminggu 2. Bayangkan keinginan kita. Ni yang sabar nak jumpa isteri dia. Sabar nak jumpa suami dia. Ia satu kesabaran yang jauh lebih menyeksakan. Kita sabar yang menyeksakan bila kita terhalang jumpa orang kita cintai. Itulah orang yang cinta Allah. Dia tak sabar nak jumpa Tuhan. Kalau boleh nak mati sekarang. Tapi dia kena ikut hukum Allah. Mati pada waktunya, bukan pada waktu dia nak. Pada waktu Allah nak. Maka dia menahan dirinya untuk bertemu dengan Allah. Ini sabar muhibbin dipanggil. Dan ini berlaku pada Nabi SAW. Sebab itu bila sampai datang malakul maut kepada baginda SAW. Lalu diberi pilih, wahai Muhammad. Hidup panjang atau bertemu kekasih. Dan apa kata baginda SAW? Bal ila rafiqil a'la. Bukan bertemu kekasih yang tertinggi. Ar-rafiq. Teman yang tertinggi. Jumpa Allah. Walau kalau Nabi SAW nak umur panjang lagi, berapa tahun cakap? Boleh jumpa lagi dengan isteri. Boleh jumpa lagi dengan umat dia. Tetapi kecintaan kepada Allah sudah memenuhi diri baginda SAW. Nak jumpa Allah. Nak jumpa Allah. Semasa bila Allah bagi pilihan. Apakah kamu nak panjang umur? Atau bertemu denganku? Maka jawab Nabi SAW bahkan ila rafiqil a'la. Pada teman yang tertinggi. Maka Rasulullah wafat. Nabi dah sabar lama untuk bertemu dengan Allah. Tetapi itu jiwa pencinta. Dah lama nak jumpa Allah. Tak jumpa lagi ni. Maka sabar. Sebab kamu tak boleh jumpa Allah sehingga kamu mati. Maka tunggulah waktunya. Ketika ahli nafsu takutkan mati. Mereka menunggu mati. Dan mereka mempersiapkan, memperindahkan diri mereka untuk menghadapi kematian. Seperti pengantin yang mengindahkan dirinya untuk bertemu dengan pengantinnya. Pasangan. Kalau kita, bila kita cinta seorang, kita nak jumpa dia dengan perfect. Bukan dengan kusuk masai rambut, dengan tak terurut pakaian. Demikian para muhibbin, pada kekasih Allah. Dan nak jumpa Allah, dia perelokkan ibadatnya, ketaatannya. Dia bersihkan dirinya daripada dosa. Dia bertemu dengan Allah dalam keadaan tak berdosa. Ini berlaku pada Ka'ab al-Ahbar. Seorang pendeta Yahudi yang memeluk Islam. Pada zaman Umar al-Khattab. Ka'ab al-Ahbar. Bila beliau sakit. Lalu orang daripada, waktu tu beliau berada di Dimashq. Orang datang ziarah. Lalu orang tanya, bagaimana keadaanmu wahai Tuan Guru Ka'ab? Dia kata, dosa yang mengambil seluruh tubuh badanku. Ini kerana badan ni buat dosa lah, lepas tu sakit. Kalau Allah kehendaki, Allah akan azab. Kalau Allah kehendaki, Allah akan rahmati, mengampuni. Moga aku dibangkitkan oleh Allah dengan tiada dosa sedikit. Dengan sakit ini, aku nanti dibangkitkan dengan jasad baru yang tiada dosa. La dzambali. Kan itu yang diinginkan oleh para kekasih Allah. Jumpa tanpa ada dosa. Dosa itu, kotoran yang paling menjijikkan. Saya katakan kalau tuan-tuan nak jumpa kekasih tuan-tuan.
Iman namanya mak ayah kita yang kita sayang. Dah jauh kita berpisah. Dengan pasangan kita yang mungkin dah jauh, kita berpisah dan sebagainya. Kita tak nak ada bau busuk yang dicium daripada kita. Tak nak. Kita nak bau wangi. Dosa itu sebusuk-busuk benda yang ada pada kita. Sehingga kata ulama, kalau dosa itu berbau, nescaya tak akan ada orang duduk sebelah orang berdosa. Takkan. Kalau dosa tu ada bau, dia busuk daripada tahi kita. Tapi rahmat Allah, Allah tak jadikan dosa tu berbau. Itu kita masih tenang dengan dosa kita. Kalau Allah jadikan dosa tu berbau, tak ada seorang yang boleh duduk di sebelah orang berdosa. Walaupun yang dibuat tu dosa kecil, jangan kata dosa besar. Contoh kalau kita katakan ada orang tu busuk sikit, tuan-tuan boleh duduk sebelah dia. Boleh duduk dia busuk sikit. Ataupun kadang-kadang bukan sebab dia busuk, dia tak pakai minyak wangi. Tak pakai minyak wangi. Duduk sebelah kita tidur, bini kita ke laki kita. Tak selera dah kita. Kalau ikut hati nak tendang jatuh bawah ni. Kenapa? Ini yang tak pakai minyak wangi. Kalau busuk pula macam mana busuk? Demikian muhibbin. Dia nak jumpa Allah, dia tak nak bawa dosa. Maka sabar ni sabar paling tinggi sekali. Kita ada sabar kerana musibah. Kita ada sabar kerana menahan nafsu. Kita ada sabar kerana menahan untuk bertemu dengan Allah. Sabar orang macam kita ni tuan-tuan. Sabar kita untuk ujian-ujian bersifat duniawi ni. Walaupun saya kata ujian yang bersifat duniawi, bila Allah uji, Allah nak ganti lebih baik. Kadang ada orang mati suami untuk dapat suami lebih baik. Mati isteri untuk dapat lebih baik. Mati anak untuk lebih baik. Dia buang kerja untuk dapat kerja lebih baik. Dan sabar peringkat kedua ialah orang sabar dengan hawa nafsu. Orang-orang zuhud. Orang semua hawa nafsu. Sebab kalau kita tengok tuan-tuan, segala hawa nafsu ni tak menguntungkan kita. Orang yang suka makan last sekali, banyak mana penyakit dia ada. Orang yang suka berhibur, banyak mana kemurungan berlaku pada dia selepas itu. Lagi banyak kita berhibur, sebenarnya kita mendedahkan diri kita pada kemurungan. Yang suka tengok drama, yang suka dengar lagu, dia mendedahkan dirinya pada kemurungan yang abadi. Kadang-kadang orang tak tengok lagu, tak dengar lagu, tak tengok TV. Dia payah nak murung. Dia kuat. Tuan-tuan tengok orang kaki-kaki murung ni, memang kaki lagu, kaki filem, kaki drama bersiri, geng-geng ni lah. Cepat murung. Kena ujian siap. Kenapa? Semakin banyak hiburan yang kita ambil, semakin lemah jiwa kita. Lemah. Hiburan melemahkan kita. Sebab tu tuan-tuan tengok, kenapa orang Islam Gaza ni kuat? Sebab dia tak ada hiburan. Dia ada hiburan. Kita ni, kalau tak ada wifi, orang rebah kita. Kerana hiburan kita banyak. Ni kalau kat rumah tu, TV rosak, pening apa boleh? Pening. Tak tahu nak buat apa. Dah murung dah. Kalau TV rosak, nak tengok TV tak boleh. Ni kalau telefon rosak, dah. Sebab kita terlalu banyak hiburan. Makin banyak hiburan, makin lemah kita. Kita duk ingat, Ustaz, hiburan ni kan sedap. Sekali dengar, tenang. Ya, dia tenang untuk menjadikan kita murung bila kita tak mendapatkannya. Dia dah jadi macam dadah tu. Tak tanya Ustaz dadah, dapatkan tenang dia. Tapi lepas tu, dia punya gigi dia, satu bah boleh goyang. Bila orang tak dapat hiburan. Bila dia tak boleh berhibur. Itu Islam kita. Islam ajar kita. Kalau kita nak berhibur, ambil seperti secubit garam. Atau seperti secubit gula. Dia ni benda-benda yang bersifat tambahan, bukan benda asasi. Hiburan ni bukan asasi. Kalau tuan-tuan nak tengok nilai murung, tuan tengok orang yang menghiburkan kita tu. Penyanyi-penyanyi, banyak penyakit murung. Pelakon-pelakon. Ramai pelakon kena penyakit murung, akhir gila ada. Dia jadi kemurungan. Nama pelakon, nama penyanyi. Itu yang menyanyi. Yang pelakon yang dengar dia menyanyi tu. Itu kita katakan hiburan ni, biar dia ada kadar dia. Jangan berlebihan. Syahwat ini merosakkan kita. Ambil kadang-kadang, ambil sikit. Dia rasa nak ada kelainan, okay, berhibur sikit. Lepas tu dah stop. Kan ada benda yang utama yang kita perlu buat. Untuk kuatkan agama kita. Baik, itu beza golongan zahidin dan golongan muhibbin. Dalam satu syair disebut, sabar akan menghiasi dengan segala keindahan. Dia syair berbunyi, as-sabru yuhmal fil mawatini kulliha illa alaika fa innahu la yuhmal. Sabar, terjemah lebih tepat,
Sabar pada semua perkara boleh dilakukan. Tapi tidak mungkin sabar kerana berpisah denganmu ya Tuhan. Sabar tu kami tak mampu tanggung. Ini syair golongan muhibbin. Yang lain semua kalau kita orang bercinta, siapalah saya tak boleh makan nasi lemak ke tak apa. Jangan saya tak boleh jumpa orang saya sayang. Macam kita mak ayah lah. Mak ayah bila anak duduk asrama, anak duduk jauh. Lalu kita pun dapat jumpa. Itu menjadikan kita tak makan pun tak apa jumpa anak ni. Oh, kenapa rindu kita. Demikian orang yang cintakan Allah. Bagi mereka, dalam semua ujian mereka boleh sabar. Tapi mereka tak mampu sabar untuk bertemu dengan Tuhan. Berat benda tu, terlalu berat. Kata Ruwayin, yang dimaksudkan sabar, jangan mengeluh. Kata ini adalah mukaddimah kepada sabar. Kata mengeluh cuma menambahkan kesedihan. Apatah lagi jenis juga suka cakap seorang-seorang. Aku ni asyik kena je mesti duduk cakap seorang-seorang. Maka jangan. Even kalau kita nak bercakap seorang diri pun tentang musibah kita, tahan diri kita. Kerana orang bercakap seorang diri tidak akan terselamat daripada bercakap dengan orang lain. Ada setengah orang dia suka ngomel seorang-seorang. Cakap seorang-seorang dia. Ada benda tak pasti pun cakap seorang dia, marah seorang-seorang. Kat dapur bunyi dia marah. Marah siapa? Ada jin ke? Tak ada. Nak marah. Dia ngomel. Ada orang perangai macam tu. Dia boleh berdialog seorang. Tetapi bila kita nak memperkasakan sabar, jangan bunyi seorang tadi pun jangan. Bunyi depan orang pun jangan. Hatta kalau hati itu terlintas pun kita cuba sekat. Tak ada apa, ini kecil je. Puji Allah. Allah nak beri lebih baik. Kita tutup demikian. Jangan biarkan lidah berbicara. Kalau setiap kali dia berbicara, dia akan melekat di hati balik. Kalau kita nak sebut, aku ni apa lagi silap aku nak kena apa, nak kena. Hari ni kena benda tu, esok kena benda ni. Nanti kena benda ni, kita nak sebut. Maka sebenarnya kita sedang menghilangkan kekuatan sabar kita. Sebab sabar maksudnya dari sudut bahasa tahan. Tahan daripada cakap. Diam. Kan kita katakan anak murid kita, baik semua diam. Kalau bising, cikgu otak. Bising, cikgu hukum. Diam. Tutup mulut. Di antara, pada bila mereka kata, antara kebijaksanaan seseorang, dia mampu diam 10 minit. Ini kita cerita ilmu filsuf barat. Dia menyebut ada 10 benda yang menjadikan orang itu memang hebat. Antara dia mampu diam 10 minit. Diam 10 minit. Latih diri dia diam 10 minit. Diam. 10 minit. Ketika mana dia nak bercakap maksudnya. Waktu kita rasa nak bercakap, kita cuba diam. Diam. Tahan diri. Mampu tahan, kuat. Itu di antara kebijaksanaan seseorang. Dia mampu menahan percakapan dia. Kata Umar bin Abdul Aziz, kalau aku rasa nak bercakap, maka aku tahan diri aku. Untuk aku berfikir, untuk apa aku bercakap? Tanya sebab bercakap, kenapa? Sebab bercakap. Kalau aku rasa kagum dengan percakapanku, aku diam. Baik aku diam. Kerana percakapan ini lebih membinasakan aku daripada memberi kebaikan. Ini antara benda yang kita nak belajar. Belajar, diam. Waktu kita nak cakap benda buruk-buruk, cuba diam 10 minit. Tahan 10 minit. Akhirnya benda tu tak keluar. Kita nak maki orang ni, nak marah orang tu. Kita nak jawab dengan cara agresif pada dia. Tapi kita, diam. Yang kau cakap pun tak ada faedah juga ni. Bukan dia boleh berubah. Anak-anak kita kadang-kadang. Kita nak cakap bahasa-bahasa yang keras sikit. Tapi kita pun diam. Kalau saya cakap ni, saya rasa tak ada faedah untuk anak saya. Mungkin menjadikan tanafurul qulub, makin berjauhan hati saya dengan dia. Maka saya pun tak, jangan cakap. Tentang kita nak jadi orang bijak. Kita pun tahu setiap percakapan kita ada akibat. Maka kalau kita dah jelas akibat, saya kalau cakap ni mesti gaduh. Maka kenapa saya nak cakap? Kita dengan pasangan kita. Ni kalau buka mulut gaduh. Baik jangan buka. Tak buka, dia suruh buka. Buka gaduh. Dan kita kena bijak. Sebab itu kekuatan kita boleh menahan bicara. Apa faedah kalau kita bercakap untuk menimbulkan pergaduhan? Apa faedah? Kalau kita tak cakap, walaupun gaduh, dia tak besar. Dia tak merebak. Tapi yang ni cakap tu cakap, akhirnya dia merebak jadi besar. Benda taklah besar sangat. Dia boleh jadi besar. Semua benda besar sebab mulut. Mulut ni seperti ditiupkan api kebencian. Kita
Kita kadang-kadang gaduh tepi jalan tu. Sebab buka mulut belakang ni buka. Dia buka mulut ni macam dihembuskan api tu. Jadi lebih besar. Dia macam cicak yang tiup api. Nabi Allah biar jadi besar. Walaupun cicak tu kecil. Dia cuba hembus nak tiup api tu biar dia besar. Biar dia jadi besar. Jadi kita kalau gaduh tepi jalan, tuan-tuan buka mulut jadi besar. Kereta gesek sikit je. Ni muka kita gesek banyak. Bertumbuk tu. Dia tak pandang benda 2%, benda mungkin RM2. Dah jadi kes jenayah berat. Sebab kita tak bijak untuk mengawal diri kita bersabar. Kata Zunnun Al-Misri, yang dimaksudkan sabar, mohon pertolongan pada Allah. Artinya apa-apa pun dia mohon pertolongan pada Allah. Ini yang disebut oleh Allah Nabi Allah Yaqub AS. Innama ashku bathi wa husni ilallah. Aku cuma mengadu pada Allah. Anak-anak dia kata, ayah ni sedih tak habis-habis lagi. Duk teringat ke Yusuf. Dia kata, ayah, aku tak ngadu kat kamu. Aku ngadu pada Allah. Sedih aku ke apa benda, aku ngadu kat Allah. Bukan ngadu pada kamu. Innama ashku bathi wa husni ilallah. Aku mengadu kesedihanku, kedukacitaanku, apa yang berlaku dalam hidup aku pada anak-anak aku, hanya pada Allah. Kata, ini orang sabar. Kata sabar ni bukan maksudnya kita tak ngadu siapa-siapa. Atau tak cakap dengan siapa-siapa. Tetapi bila kita gagal mengadu pada Allah, berarti kita hilang sabar. Biarlah kita mengadu pada Allah menjadi lebih seronok berbanding mengadu pada makhluk. Biarlah masa kita mengadu pada Allah lebih panjang daripada masa kita mengadu kepada makhluk. Biarlah pengharapan kita dengan pengaduan kita pada Allah lebih tinggi daripada pengharapan kita waktu kita mengadu pada orang. Kita mengadu pada orang tak ada duit. Oh, tinggi harapan, tak ada hulu duit. Dengan kita mengadu pada Allah, kita tak ada duit. Tanpa kita mengharapkan Allah beri kita rezeki. Ini dengan orang bila dia mengadu, harapannya tinggi. Dengan Allah dia ngadu je. Ambil syarat. Jangan begitu. Waktu kita mengadu pada Allah, kita lebih bersungguh-sungguh berbanding mengadu pada manusia. Bila kita mengadu pada Allah, lebih panjang waktu kita berbanding dengan manusia. Bila kita mengadu pada Allah, kita lebih jujur daripada kita mengadu pada manusia. Ini ngadu ke Allah ringkas-ringkas. Ngadu ke manusia detail kejadian pukul berapa. Detail. Kemudian bila kita mengadu pada Allah, letakkan pergantungan harapan dengan penuh yakin. Ini bila mengadu pada orang, letak pergantungan dengan penuh yakin. Nanti dia dengar masalah saya, selesai lah tu. Dengan Allah dia tak rasa apa. Betul, ini kesilapan dalam pengaduan pada Allah. Dari sudut kesungguhan, dari sudut masa, dari sudut kedetailan pengaduan, dari sudut rasa pengharapan mana lebih tinggi. Contoh waktu kita mengadu dengan makhluk, mengadu dengan Allah, mana harapan kita lebih tinggi? Kalau kita rasa harapan kita dengan makhluk lebih tinggi, maka tak ada harapan. Kalau kita mengadu dan harapan kita pada Allah lebih tinggi, Allah tak akan sia-siakan. Ini kita nak betulkan waktu mana kita mengadu pada Allah Ta'ala. Tempat pergantungan harap sungguh, tempat kita berharap sungguh penyelesaian. Artinya kita melihat tinggi penyelesaian datang dari Allah. Kerana Allah bila beri penyelesaian yang begitu ajaib dan hebat. Sebagaimana kita dah baca kisah-kisah Nabi Allah Musa, Nabi Allah Nuh. Mereka semua bersabar sehingga datang penyelesaian dari Allah. Sehingga Allah yang hantar tenteranya. Ini Namrud yang sombong. Dia punya sombong lain macam. Mengaku Tuhan. Maka Nabi Allah Ibrahim mengharapkan pertolongan dari Allah. Maka apa yang Allah buat pada Namrud? Hantar seekor nyamuk. Cik nyamuk. Namrud pun tak sempat pandang nyamuk. Bukan dia hantar pahlawan besar, gagah, perkasa, tak nyamuk. Masuk dalam telinga, pergi ke otak, kerik otak. Gigi otak. Tuan-tuan nyamuk ni, kalau gigi kat luar pun, gatal 4 hari, 5 hari. Silap hari bulan, denggi berdarah. 4 bulan hospital. Ini masuk dalam otak. Lalu digigit sedikit demi sedikit, dia punya gatal. Dia ketuk kepala dia. Gatal. Kita bila benda tak boleh gaul, kita mau ketuk-ketuk. Lalu disuruh jariah dia. Perempuan paling disayang sekali. Ambil terompah tu ketuk kepala dia. Bayangkan. Orang paling sayang saya ketuk kepala dia. Akhirnya sampai pecah kepala dia. Mati. Bukan setengah ulama tafsir kata, setengah mereka. Nyamuk yang dihantar tu pun nyamuk yang cacat. Bila Allah nak menghina seorang yang sombong, Allah hantar tentera yang paling naif untuk binasakan dia.
Naif je. Ini nombor sebesar-besar macam tu. Kalau kita ni punya sombong, duit banyak. Allah hantar tenteranya bernama Garuk je. Garuk. Habis kita. Terus tak payah jalan. Tak payah sama-sama, tak payah hantar besar-besar tak payah. Kena garuk je. Tu bengkak sana, bengkak sini dah. Jam lah kita jam. Dah habis hospital, dah habis kecil. Tak banyak. Oleh sebab itu, kita bila bergantung besar pada Allah, Allah datangkan pertolongan yang ajaib. Kita bila mengadu pada orang, hati-hati. Jangan pengharapan kita pada manusia lebih besar daripada pengharapan kita pada Allah. Waktu kita mengadu. Lepas tu bila kata Zunnun al-Misri, sabar itu mengadu pada Allah. Dengan sifat-sifat yang kita sebutkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.